Memang tak dengar suara Kak. Saya sih Psikologi di salah sebuah badan berkanun kerajaan negeri Johor, dan saya bermula daripada rumah. Saya tidak ada pejabat, tidak ada staff. Saya bermula dengan saya dan suami. Dulunya jual macam-macam produk untuk tambahkan ekonomi keluarga. Namun Alhamdulillah, bila saya belajar pentingnya saya kena fokus, bukan jual macam-macam, jual satu produk. Mula dengan batang buruk, saya memang daripada nama saya sendiri, Hidayah Hadis. Okay, S tu adalah nama suami saya, Shalihin. H adalah holistic, E energy, D desire, Y yourself, and S adalah spirit. Holistic, energy, desire, yourself, spirit. Produk adalah produk, kita menggerakkan produk itu lebih penting. Tapi betul-betul saya memang buat Hadis ni adalah pada tahun 2019, iaitu pada bulan 4. Before this, nama batang buruk kami adalah Wak Recipes, dan saya rebrand dengan nama baru sebab kita nak pergi jauh adalah dengan Hadis. Okay, 2019 sehinggalah sekarang 2022, lebih kurang dalam 3 ke 4 tahun, Alhamdulillah. Hadis ni bermula dengan produk batang buruk, dan itu adalah kita punya main produk. Batang buruk kami adalah memang kita gunakan longsong yang original. Kita memang buat sendiri, memang tradisi lah, bukan menggunakan kilang. Dan kita punya batang buruk ni lain daripada yang lain sebab bila makan, sahaja sampai kereta nak kena tarik, rumah nak kena tarik. Dan even sebenarnya barang-barang kemas saya pun dah banyak saya gadaikan. Awal ayah saya cakap, tidak, ayah dah okey nak pergi umrah. Sebenarnya awal ayah saya OKU, dia tak ada kaki sebelah, dia sakit buah pinggang, kronik, dan dia kena cuci darah. Tapi waktu tu it's very touch untuk saya. Masa tu saya dah tak cantik. Saya pun tak ada duit pun. Awal ayah saya pergi. So it's very touch untuk saya. Saya tak macam menyalahkan diri saya. Kalau kenapa aku tak buat betul-betul? Kenapa aku tak pergi juga umrah dengan arwah ayah? Kenapa aku tak pergi juga pergi dengan dia? Kalau tak, mungkin sempat arwah ayah saya pergi dengan keadaan dia tak capai lagi impian dia, dan dia masa tu melihat saya lah yang boleh bawa dia ke sana. Semua para usahawan, kita kuat. Allah Ta'ala pilih kita untuk menjadi seorang usahawan. Supposedly kita sangat bersyukur. Perlu sangat bersyukur sebab kita kuat. You ada circle, siapa keliling you akan membuatkan you pergi lebih jauh. Ilmu kena sentiasa cari. Sebab marketing sekarang nowadays berbeza-beza. Trust the process. InsyaAllah. Kita nak berjaya, kita nak kaya, kena ada rasa nak tolong orang. Masa tu, salah seorang ejen kita baru diberhentikan kerja. Waktu tu dia memang tak pandai berniaga, tapi dia perlukan kewangan. Jadi saya coaching, ajar macam mana cara nak berniaga ni. This is all about sebab saya betul-betul guide all of ejen-ejen saya. Nowadays saya nampak semua ejen-ejen kami ada dekat seluruh Semenanjung, Sabah Sarawak, dekat Singapura. Why? Sebab saya ajar mereka. Kita bagi training, kita bagi coaching. That's why kenapa itulah saya rasa punca kejayaan saya, insyaAllah. Buat PUJB, saya menyusun 10 jari mengucapkan terima kasih banyak-banyak kerana boleh bagi kami, terima kami sebagai one of penerima grant.
Sebab saya bermula daripada tepi jalan, belajar sendiri dan kedai ni pun suatu PKP 3 kali kena pecah sebab kita tak boleh meniaga. Orang susah, jadi berlakunya kecurian. Kat situ pun dah rugi. Saya Kai Mualif, pemilik kepada Studio Cetak yang terletak di Pulau Johor. Studio Cetak ni bermula di rumah sebagai part-time sebelumnya ada kedai ni pada tahun 2014. Sebab waktu tu saya bekerja full-time dengan company lain lah. Dan akhirnya bila saya disahkan mengidap penyakit buah pinggang, stage dan saya rasa inilah salah satu bidang yang saya boleh jadikan sebagai main income dan saya set up company ni, Studio Cetak. Studio Cetak dah beroperasi selama 8 tahun, bermula pada tahun 2014 hingga ke hari ini. Pada awalnya Studio Cetak ni kita fokus pada pencetakan pakaian dan sekarang kita beralih kepada pencetakan advertising lah, macam banting, banner, stiker dan lain-lain. Sebenarnya saya dalam bidang kulinari, saya memang zero knowledge lah dalam bidang painting ni. Tapi disebabkan oleh saya minat, jadi saya belajar dan buat secara sambilan di rumah. Dan bila saya disahkan mengidap penyakit buah pinggang ni, jadi saya ambil keputusan untuk buat secara full time lah. Kalau cerita jatuh bangun, sangat banyak. Sebab saya bermula daripada tepi jalan, belajar sendiri. Dan kedai ni pun suatu PKP 3 kali kena pecah sebab jadi berlakunya kecurian. Kat situ pun dah rugi. Yang ni kita cuba comeback balik semula, buat sale, cari income, set up balik, tambah produk dan macam-macam lagi lah untuk majukan company ni. Dan akhirnya dan alhamdulillah sampai ke tahap ni lah. Pesanan saya kepada kawan-kawan dan sahabat-sahabat yang kat luar sana yang berminat untuk berniaga dan mencuburi dalam apa je bidang, yang paling penting adalah jangan mudah putus asa. Sebab kita hidup ni, ujian, dugaan tu sentiasa ada. Jadi tabah, sabar dan usaha. Doa dan tawakal tu penting juga. Pada saya tu je lah. Saya akan kepada PUJB kerana memberi peluang kepada kami untuk mempromosikan Studio Cetak, di mana kami adalah usahawan IKS yang sedang berkembang. Kita cuba berniaga dekat side pasar malam, join expo, join event. Dekat situ baru kita nampak real customer yang memang reject. Kecekalan dekat hati tu kena kuat. Sebenarnya bermula pada tahun 2012. Bekantan ini merupakan brand kepada syarikat kami, NEPS Enterprise. 2016, saya mula berjinak-jinak dalam industri makanan. Kita pilih yang paling dekat di hati keluarga kami, iaitu kita membuat sambal di belakang rumah. Tujuannya sekadar kita nak jual kepada sahabat handai, rakan-rakan. Jadi, pada time tu kita dah decide instead of kita buat dekat rumah. So pada tahun 2019 lah bermulanya kami decide untuk pindah ke premis yang lebih elok dan lebih baik, dan tujuan kami adalah untuk memperkembangkan lagi produk ni, untuk komersialkan dia lebih tinggi lagi.
Hotel ni kita fokus kepada 5 SKU. Bermula dengan 2 jenis produk ke tahun. So kita tambah lagi 2 produk iaitu sambal penyet dan sambal belancah bakar. Kita bawa mesin blender yang besar, industri, cooker, double jacket, and kita mula fikirkan untuk memperluaskan lagi brand Food Cartel ni. Kita ada signature negeri iaitu laksa Johor. Maksudnya you guys kalau nak rasa makan laksa Johor time tu, you dah boleh buka dah sebab kita buat dalam bentuk packaging yang ready to eat. Tapi kita juga menyediakan servis OEM kepada usahawan-usahawan yang baru untuk naik sebab kita ada full capacity equipment. Selain daripada tu, kita juga merupakan internal player. Maksudnya kita ni supplier kepada kopitiam, company dekat food court yang tak ada label. Perjalanan Food Cartel ni saya boleh cakapkan dia merupakan learn from mistake, learn from process. Itu kita cuba berniaga dekat start pasar malam, join expo, join event. Dekat situ baru kita nampak real customer yang memang reject. Kecekalan dekat hati. Maksudnya saya kena jadi lebih kuat, hati tak boleh koyak. Kita pergi pitching dekat Japan. Kita join Halal Fest Tokyo pada tahun 2019 tak silap saya. Berbekalkan semangat dan jiwa anak muda sahaja pada time itu untuk kita tunjuk pada negara luar, this is Malaysian food. Sambal kita ni, kita makan dengan sushi. Untuk semua usahawan yang baru untuk join perniagaan ataupun menjadikan diri anda usahawan, saya menasihati anda untuk membuka ruang pekerjaan kepada ramai orang. Dan sekiranya anda menceburi bidang perniagaan ni, ingatlah hati kena kuat. Kebergantungan kita dan tawakal kita dengan Allah tu sangat-sangat kuat. Usahawan Johor di atas platform yang disediakan. InsyaAllah usaha murni daripada PUJP dapat memberi manfaat kepada ramai lagi usahawan muda. Bukan saja yang sedia ada, malah yang baru untuk meningkat. InsyaAllah. Terima kasih PUJP. Tetapi saat di mana bila suami tidak boleh lagi bekerja dan kami terpaksa menanggung hutang yang terlalu besar. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahidah binti Wahab, merupakan co-founder kepada The Art of Heart yang mengetengahkan produk minuman jenama Mino. Syarikat kami ditubuhkan semenjak 25 September 2014. Pada awalnya, kami cuma mengetengahkan produk makanan iaitu bakery dan juga kek-kek dan juga coklat. Tetapi semenjak daripada PKP, kami mengambil inisiatif, maksudnya saya dan juga suami mengambil inisiatif untuk mengetengahkan kembali The Art of Heart dengan jenama Mino. Sebenarnya syarikat kami mempunyai 12 jenis flavor minuman, 4 daripada siri kopi, 4 daripada siri coklat dan juga 4 sparkling juice. Untuk siri kopi kami ada espresso, latte, caramel macchiato, white coffee, manakala coklat series kami ada Belgian coklat, hazelnut coklat, coklat dan juga mocha. Manakala daripada Makisa juice. Dan flavor yang paling digemari adalah espresso dan juga Makisa sparkling juice. Setiap bisnes pasti mempunyai kejatuhannya dan begitu juga dengan kami. Kami pada awal dahulu
menjalankan bisnes secara suka-suka. Tetapi saat di mana bila suami tidak boleh lagi bekerja offshore dan kami terpaksa menanggung hutang yang terlalu besar, kami mengambil inisiatif dan memaksa diri sendiri sebenarnya untuk do something. Kenapa kami pilih minuman? Sebab produk ini paling mudah orang cari. Pada fasa yang awal tu agak sukar, tapi kami terpaksa masuk di pasar-pasar malam, tepi-tepi jalan untuk mempromosikan kembali jenama minum ini. Mendapat sokongan luar, maksudnya daripada ejen-ejen setempat, daripada PUJB sendiri, daripada Tekun dan sebagainya. Kami jadi bersemangat dan kami nak ketengahkan kembali produk ini. Saya yang sedang berjinak-jinak dalam dunia perniagaan, beranikan diri anda dan jangan pernah takut untuk mencuba. Dan gunakan segala platform yang ada yang telah disediakan oleh pihak kerajaan dan juga swasta yang ada. Manfaatkan sebaiknya dan lakukan sepenuh daya anda. Anda pasti berjaya. Saya mewakili daripada The Adafat, Jenama Minum ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada PUJB kerana memberi ruang dan peluang kepada kami untuk memperkenalkan produk kami kepada masyarakat luar. Dan jangan lupa dapatkan produk minum, drink and be alive. Hai. Dengar tak sana sini? Hari ini kita akan ada sesi pengenalan untuk padu, sistem padu, iaitu macam mana nak daftar akaun baru, login ataupun dan sebagainya. Untuk maklumat lebih lanjut, saya akan serahkan kepada Encik Sanusi. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tu saya kenalkan diri dulu lah. Nama saya Ahmad Sanusi dan hari ini kita akan fokuskan kepada pendaftaran Pusat Data Usahawan Johor. Okey, untuk makluman semua, sejak Pusat Data Usahawan Johor ni diperkenalkan, dia bertujuan untuk semua usahawan yang beralamat di negeri Johor. Nak menentukan alamat di negeri Johor tu boleh rujuk pada SSM, usahawan-usahawan sekalian lah. Jadi saya akan teruskan dengan data usahawan. Okey. Pertamanya untuk makluman semua yang ini kita nak perkenalkan lah laman web rasmi Perbadanan Usahawan Johor, iaitu www.pujb.my. Kalau usahawan-usahawan sekalian boleh layari laman web PUJB ni, kita boleh dapatkan pelbagai maklumat lah, terutamanya yang paling hot sekarang ni adalah berkenaan dengan Geran Usahawan Bangsa Johor.
Okey, ni dia punya orang kata papan utama dia lah, papan pemuka di laman web tersebut. Kalau dapat dilihat di sebelah atas ada tulis sistem padu. Ni yang kita nak mentionkan pada hari ni lah, berkenaan apa sebenarnya itu sistem padu, bagaimana nak daftar, kalau lupa password macam mana. Okey, dalam sistem padu ni kita ada satu dinamakan iaitu Direktori Usahawan. Direktori Usahawan ni tujuan untuk apabila usahawan tu berdaftar dengan sistem padu ni iaitu Pusat Data Usahawan ni, secara automatik perniagaan mereka ataupun nama mereka itu, nama usahawan itulah dan nama syarikat tu akan dipaparkan di laman web PJB. Jadi usahawan ataupun orang luar boleh carilah di directory ni untuk tahu apa itu sebenarnya padu ni. Okey, kita teruskan dengan apa itu Pusat Data Usahawan Johor. Okey, ramai yang bertanya Pusat Data Usahawan Johor ni ada apa je? Jadi kalau boleh kita tengok dekat slide ni, dia pertamanya untuk memudahkan usahawan menyertai pelbagai program yang kerajaan yang lain. Bukan sahaja PJB lah, ada juga agensi-agensi keusahawanan yang lain. Yang kedua adalah untuk memudahkan permohonan bantuan usahawan, seperti yang usahawan-usahawan semua sedia maklum. Sekarang ini kita sedang dalam proses penerimaan geran, iaitu Geran Usahawan Bangsa Johor. Jadi ramai yang bertanya, Geran Usahawan Bangsa Johor ni saya nak mohon macam mana? Saya nak perlu datang pejabat ke? Macam mana saya nak tahu saya ni layak mohon atau tidak? Itu semua boleh rujuk di Pusat Data Usahawan Johor ni lah. Kita akan sediakan manual dan juga akan borang pun secara dalam talian, tak perlu datang pejabat, semuanya hanya dalam talian. Yang ketiga adalah untuk mudahkan usahawan bagi mendapatkan maklumat. Maklumat ni seperti kursus-kursus yang diajukan oleh PJB ataupun kursus-kursus yang diajukan oleh agensi-agensi lain. Permohonan permis perniagaan. Untuk makluman semua, PJB juga ada beberapa lot-lot kedai yang diuruskan oleh PJB sendiri, sama ada di daerah Johor Bahru, ada Keluang, Muar, Batu Pahat dan lain-lain daerah lah, boleh rujuk pada sistem padu ni. Okey, kalau kata kita nak tengok pada papan pemuka, apabila kita login www.padu.pujb.my, kita akan keluar ini tau. Orang kata apa, nak log masuk ni. Jadi orang kata macam mana saya ni dah daftar ataupun tapi dah tulis dekat situ, dia tulis email telah digunakan ataupun IC telah digunakan. Jadi saya akan tunjukkan cara inilah untuk kita mendaftar sebagai usahawan. Okey, kalau kata buka je laman web tu, kita akan keluar ini kan. Orang kata apa, dia punya first main dia lah, iaitu kita akan nampak email dengan kata laluan. Yang ini hanya untuk usahawan yang dah berdaftar. Tapi bagi untuk usahawan yang belum berdaftar, boleh orang kata apa, tekan kat bawah ni. Ada daftar akaun baru. Okey. Okey. Kalau daftarnya ada yuran tahunan ke? Untuk Pusat Data Usahawan ni tak ada yuran tahunan. Untuk orang kata apa, nak daftar sebagai usahawan di PJB ni pun free of charge, orang kata FOC lah, free of charge. Jangan risau, kita tak ada yuran. Yang ada yuran itu orang kata apa, bila nak join kursus, bila nak join program, itu baru ada yuran, tapi tertakluk kepada setiap program ataupun setiap kursus yang akan
kita akan teruskan Okey, usahawan boleh daftar, bolehlah isi kat sini Saya akan buat demo sikit kan. Daftar kat sini, masukkan email. Okey, kemudian masukkanlah nombor kad pengenalan ni. Ini nombor kad pengenalan ni tak exist jangan percaya Ni orang kata apa? Demo untuk usahawan daftar, usahawan maklum lah. Orang kata bagaimana nak daftarkan akaun Pusat Data Usahawan Johor ni. Kata laluan ni pun terserahlah. Orang kata apa pada usahawan masing-masing. Bila dah daftar ni semua, terus pada tekan daftar akaun usahawan, okey, dia akan tulis pendaftaran berjaya. Akaun yang tadilah. Okey, kemudian baru boleh log masuk. Okey, untuk usahawan yang baru jadi untuk usahawan baru dia masuk-masuk dia akan tengok macam banyak je saya nak kena isi ni. Tapi ini orang kata kebiasaan lah, sebab maklumat-maklumat peribadi ni kita tidak akan hebahkan kepada orang ramai. Ni orang kata di bawah Akta Rahsia PJB jugalah, untuk orang kata apa sistem ataupun maklumat usahawan ni terjamin. Okey, jadi kalau kita dapat tengok kat sini di bahagian tepi ni ada 3 perkara tau, iaitu papan pemuka, maklumat usahawan dan permohonan. Jadi saya akan fokuskan dulu pada maklumat usahawan, sebab ramai usahawan yang bertanya, saya dah daftar tapi saya tak boleh nak masukkan alamat. Dan juga terutamanya yang orang kata apa sekarang ini isu yang paling hangat sekali adalah nombor SSM. Nombor SSM tu saya dah masukkan yang JM, sekian-sekian nombor apa semua tu kan, tapi kenapa tak boleh? Untuk makluman semua, kalau kita tengok pada maklumat syarikat ni, pada nama syarikat, nombor pendaftaran ni kita pilih SSM tau. Kita pilih SSM dan kemudian nombor pendaftaran ni dia adalah nombor 12 digit nombor SSM yang terbaru. Kalau nak tengok nombor SSM yang terbaru tu, tuan-tuan boleh layari di laman web SSM. SSM ni dia ada 2, eBIS satu, lagi satu e-info. Kalau kita tengok pada laman web ni adalah www.ssm.einfo.my. Usahawan laman web tu untuk orang kata apa semaklah nombor SSM terkini, sebab nombor SSM ni biasanya masa renew je baru akan appear. Biasa kalau tak renew, biasanya dia akan keluarlah pada yang JM apa semua tu kan. Boleh tengok kat sini, kita boleh tekan SSM e-info. Dia ada 2 tau, eBIS atau e-info. eBIS ni dia tujuan untuk kita nak kemaskini SSM. Contoh macam jenis perniagaan, nak renew apa semua. E-info ni pula untuk kita nak tengokkan apa kita punya maklumat. Maklumat ni semua ada kat sini lah. Dia nanti tekan pada login kalau dah pernah daftar. Kalau belum pernah daftar, tekan register. Bila dah tekan register apa semua ni, nanti bolehlah semak apa nombor SSM kita apa semua tu kan. Itu je. Okey, kemudian pada maklumat perniagaan dan produk pula, untuk semua ikut pada SSM. Sektor pun ikut pada apa perniagaan yang kita buat sekarang. Kalau ada pelbagai perniagaan, ikut pada keutamaan lah. Macam contoh sekarang ni yang ada di Geran Usahawan Bursa Johor adalah pendidikan, tadika kan. Orang kata apa bila tadika, mana orang kata apa tak ada pendidikan kan, tak apa. Kita pilih perkhidmatan. Bila aktiviti perniagaan ni
boleh pilih pada perkhidmatan perniagaan. Untuk sementara lah. Jadi orang kata apa, kenapa saya tekankan maklumat usahawan ni, maklumat usahawan ni dalam 5 perkara ni, 2, 3, 4, 5 ni perlu dikemaskini kerana untuk maklumat semua, data usahawan Johor sekarang telah mencapai 23,000, hampir 23,000. Tetapi yang hanya mengisi detail, orang kata apa, kalau kita classifiedkan by daerah, hanya daftar kemudian log out. Dia tak isi maklumat-maklumat peribadi ni. Jadi bila tak isi maklumat peribadi ni, susah untuk kita nak tengok usahawan ni berniaga apa sebenarnya. Dia dah daftar tapi sebenarnya dia berniaga apa. Jadi itulah tujuannya. Dan satu lagi kelebihan adalah apabila kita nak mohon grant. Seperti PUJB, yang sekarang ni tengah ada grant usahawan bangsa Johor. Kalau kita boleh kita tekan kepada ni, boleh tekan pada permohonan. Dia ada akan tulis grant usahawan bangsa Johor. Jadi bila kat sini dia akan automatik dah isi tau. Kalau kata kita isi dekat maklumat usahawan tadi, dah tak perlu dah nak isi lagi. Cuma yang perlu diisi adalah jenis permohonan lah dan apa yang dokumen-dokumen yang diperlukan. Itu saja. Okey, kemudian kalau kata pada prasarana atau sumber bantuan ni, kalau tak pernah dapat bantuan, tak perlu buat apa-apalah, biarkan aja. Kalau pernah, tulis kan apa ada apa grant one off ke, barangan ke atau mesin ke. Kalau tidak, tak payah, tekan pada hujung ni hapus kalau dah pernah tertekan ke apa kan. Dan yang terakhir adalah maklumat persijilan dan penganugerahan syarikat. Ini juga kalau ada letak pengiktirafan ni, tak kisahlah daripada mana-mana agensi, sama ada daripada kerajaan ataupun swasta. Okey. Bila kita dah isi semua ni, orang akan cakap apa je yang ada selain kita nak dapatkan permohonan daripada PUJB ni kan. Okey, kalau kita tengok di sebelah sini, kita tengok ada papan pemuka. Bila kita tekan papan pemuka ni, kat sinilah baru kita dapat macam-macam maklumat yang kita perlukan. Kalau kita tengok kat sini ada ada dana my IPO kan. Orang kata apa, agensi bukan saja daripada PUJB lah, daripada agensi yang lain pun ada. Macam kalau boleh kita tengok ni sekarang ni, okey. Secara percuma, skim 1 OKU, 1 pendaftaran. Jadi benda ni tak ramai orang yang maklum. Kita akan maklumkan kat sini untuk usahawan tu alert lah apa jenis bantuan dan lain-lain. Just boleh tekan pada maklumat lanjut. Kalau ni sebagai contoh tekan pada maklumat lanjut dan dia akan keluar dekat sini. Ini SSM EBIS. SSM EBIS ni bertujuan untuk kita nak, macam saya sebutkan tadi lah, untuk daftar akaun baru, SSM baru, untuk kemaskini jenis perniagaan ataupun nak renew SSM. Dia akan terus direct pada link. Okay, ini pun sama, kita ada program web bina kepentingan pendaftaran Reka Bentuk Perindustrian. Yang ini pula untuk usahawan-usahawan yang orang kata apa nak trademarkkan perniagaan dia. Orang kata tak nak ada copyright apa semua kan. Dan lain-lain lah maklumat yang kita boleh tengok kat sini. Okey. Ada apa-apa soalan, boleh je type pada kat komen tu untuk kita sama-sama bincangkan lah ataupun persoalkan. Sebab saya ada banyak terima orang kata apa, persoalan di WhatsApp handphone ni lah PUJB yang berkenaan dengan lupa password kan. Saya dah daftar tapi password lupa. Apabila kalau lupa password ataupun tak dapat login, terus WhatsApp pada nombor ni lah handphone PUJB untuk kita semak semula kita semak semula apa, dan kita akan reset balik lah password. Okey, kemudian kita akan teruskan dengan
slide tadi. Di mana paparan iklan agensi yang tadi saya maklumkan pada paparan pemuka tadi, ada juga orang kata apa, maklumat-maklumat yang usahawan yang berkaitan dengan usahawan bukan saja daripada PUJB tapi daripada agensi kerajaan yang lain. Okey, untuk makluman usahawan semua, sekarang ni kita sedang dalam memperkasakan promosi perniagaan usahawan. Jadi kalau kata usahawan boleh masuk ke laman web padu.pujb.my tadi dan tekan pada papan pemuka dan kita boleh tengok poster ni, jom promosikan perniagaan anda. Apabila tekan je maklumat lanjut, okey, dia akan keluarlah kata apa perkara ni. Jadi usahawan boleh daftar, boleh upload gambar produk dan copywriting dan tekan mohon, terus submit pada PUJB dan PUJB akan kata apa buatlah saringan yang mana bersesuaian untuk PUJB akan bantu promosikan. Okey, seperti mana saya maklumkan tadi, kita juga ada lot-lot kedai. Unit-unit kedai yang diuruskan oleh PUJB untuk disewakan kepada usahawan yang berminat, iaitu sebanyak 6 daerah, iaitu Johor Bahru, Kota Tinggi, Mersing, Keluang, Batu Pahat dan Muar. Dan kalau ada usahawan yang berminat nak bertanya berapa harga, keluasan berapa, saya boleh berniaga apa kan, ataupun orang kata apa, saya saja nak survey, bolehlah hubungi kami, WhatsApp kami, dan nombor WhatsApp tu yang tertera di komen Okay, kalau boleh saya mohon untuk usahawan semua, selain daripada kita layari Facebook ataupun layari orang kata kita akan juga salurkan maklumat apa-apa berkaitan dengan maklumat usahawan di Telegram kami, iaitu alias ni PUJB JDT. Okey, kemudian untuk maklumat semua yang mana kalau usahawan-usahawan yang mana masuk awal-awal tadi dapat tengok pada video tadi video orang kata apa promosi, ada usahawan-usahawan, 3 usahawan sempat dipromosikan, adalah itu geran jelajah usahawan Johor. Itu pun kita akan umumkan nanti. So mana-mana usahawan yang ada produk tersendiri, yang rasanya produk dia ni perlu dimarketingkan dengan lebih orang kata apa, lebih lanjut kan, untuk dimarketingkan dengan lebih orang kata apa, diperluaskan. Jadi bolehlah mohon geran jelajah usahawan Johor, dan mana yang terbaik kita akan promotekan, akan masuk ke dalam siaran televisyen, dan kita ada juga PUJB TV ni lah untuk tontonan umum. Okey, Cik Sanusi, Saya. ada yang bertanya, daftar padu ni sistem hanya untuk perniagaan yang kelahiran Johor sahaja ke? Okey, untuk makluman, daftar padu ni memang betul dia pusat data usahawan Johor, tapi bukanlah untuk orang kata apa anak kelahiran Johor, bukanlah orang kata apa IC 01 saja. Kita akan ikut pada SSM. Kalau kata SSM itu beralamat di negeri Johor, jadi boleh melayakkan usahawan untuk daftar pusat data usahawan ni lah. Sebab kalau kita tengok usahawan sekarang ni, kalau boleh kita lihat kebanyakan mereka adalah penjaja. Penjaja ni bukannya ada alamat permis, ada, kalau kat rumah tu kira ada lagi lah ruang meniaga, orang kata apa ada alamat. Mana kalau kata macam saya ni meniaga tepi jalan aja, macam mana nak alamat saya ni kan. Boleh juga daftarkan, just mention nama jalan tu, contoh mention gitu, at least alamat tu di negeri Johor. Okay.
Okey, Cik Kalsum, ada boleh teruskan? Okey, seterusnya kalau pihak kepada semua usahawan kalau nak dapatkan info ataupun berita usahawan terkini boleh layari Facebook kami ataupun YouTube, Instagram, Telegram, TikTok dan juga Twitter. Ataupun kalau ada apa-apa permasalahan sebarang pertanyaan boleh WhatsApp di nombor jabatan iaitu 011 2075 5135. Okey, macam Cik Kasum maklumkan tadi, okey, itu nombor orang kata apa untuk usahawan berhubung dengan kami lah. Nanti akan ada admin yang akan menjawab dalam masa 24 jam. Itulah kalau kata ada terlewat sejam dua tu mohon dimaafkan lah sebab orang kata apa kami kadang ada program lain apa semua. 24 jam kami akan balas apa juga soalan ataupun pandangan yang diberikan kepada kami. Cuma saya nak maklumkan kat sini untuk makluman semua usahawan, PUJB kini sedang membuka satu grant untuk usahawan individu. Dia bukannya usahawan yang persatuan ke koperasi, bukan. Ini untuk usahawan individu, SSM lah senang cerita. Usahawannya SSM, iaitu Geran Usahawan Bangsa Johor. Kalau usahawan kadang bertanya kan, mana saya nak tahu maklumat lanjut, macam mana saya nak tahu syarat ni, saya ni boleh mohon ataupun tidak. Jadi persoalannya semua dah ada di posting kami di Facebook. Orang kata di Facebook tu kita dah ada bagi 2 link, iaitu yang pertama adalah manual am. Kalau kita tekan link yang pertama tu, kita boleh tengok syarat Geran Usahawan Bangsa Johor. Dan link kedua bila dah sedia, baru boleh kita tekan link yang kedua tu untuk kita buatkan permohonan jika dokumen semua dah ada. Cik Sanusi, Ya saya. ada yang bertanya, usahawan berniaga pasar tani, dia pun dalam kategori penjaja ke? Untuk usahawan pasar tani ni, dia sebab banyak tempat dia pergi kan. Itulah kalau boleh kita tengok pada SSM. Sebaiknya kalau usahawan pasar tani ni daftar, orang kata apa, daftar pada satu tempat yang Fama boleh orang kata apa tetapkan lah, sebab usahawan pasar tani ni hari ni kat sini, esok tempat lain apa semua kan. Jadi itu takluk pada tengok Fama punya cara alamat tu ditetapkan di mana. Okey, ada apa-apa lagi ke Cik Kasum? Sebelum saya rasa kita Ada juga usahawan yang tertanya-tanya, apa sebenarnya jom mempromosikan perniagaan anda ni? Mungkin Cik Sanusi boleh ceritakan sikit kelebihannya apa? Betul, Okey. kat sini akan dipromosikan dalam laman sosial PUJB. Okey, saya akan maksudnya kluster-kluster apa yang PUJB akan promosikan ke macam mana? Mungkin ada usahawan yang tertanya-tanyalah apa itu jom promosikan perniagaan anda. Okey. Baik, kalau boleh kita tengok balik pada laman sistem pusat data usahawan ni. Kita tekan balik pada papan pemuka. Ni kita tengok pada jom promosikan perniagaan anda. Maksud jom promosikan perniagaan anda ni tak semestinya usahawan tu dia ada produk, ataupun tak semestinya usahawan tu dia ada orang kata apa barangan untuk dijual kan, macam kuih ke apa ke, tak semestinya. Kalau contoh dia perkhidmatan pun dia boleh promosikan perniagaan dia kan, perkhidmatan adalah SSM. Kadang-kadang usahawan ni dia dah berniaga 10 tahun, 9 tahun tapi SSM dia tak daftar. Bila dia mohon pada satu-satu orang kata pada satu-satu tempat tu kan, dia mohon pada satu agensi akan mesti akan minta SSM, sebab SSM itulah ibaratnya tarikh lahir bila kita mula berniaga. Dia macam orang kata apa, kalau kata bekerja ada surat lapor diri tu, itulah bukti kita start kerja bila. Okey, yang untuk promosikan perniagaan ni kita boleh tengok pada poster ni dan tekan pada maklumat lanjut. Okey, bila tekan pada maklumat lanjut,
dia automatik akan ke dia ke ruangan ni. Jadi usahawan bolehlah daftar nama pemohon, Ahmad bin Abu, email tadi ahmadabu@gmail.com, nombor kad perkenalan, nombor telefon, nama syarikat, nombor pendaftaran syarikat, ni nombor SSM lah. Gambar produk. Gambar produk ni kalau ada 10 produk, kalau boleh satukanlah dalam satu gambar tu. Jangan nak kata apa banyak-banyak kan. Apa just simple punya gambar, okey, perkhidmatan apa. Jadi beritahu, tulis pada ayat copywriting pun tak apa. Itu saja. Jadi saya akan buka juga pada directory usahawan sebab ramai yang tanya kan. Directory usahawan ni apa benda? Ya. Macam mana? Jadi boleh tengok pada www.pujb.my. Ni www.pujb.my. Ni laman web rasmi PUJB lah. Ini laman web rasmi PUJB. Macam saya maklumkan tadi, ini sistem padu ni kita boleh juga akses daripada laman web PUJB ni kalau kata tak ingat ataupun tak dapat. Macam mana saya nak login tak ingat apa semua kan, boleh juga tekan pada laman web PUJB ni. Kalau kita tengok sekarang ni dan dia akan keluarlah listing mana-mana usahawan yang dah berdaftar macam ni. Nama syarikat. Ni macam ni tak ada maklumat ni. Maknanya usahawan tu dia hanya daftar tapi dia tak detailkan apa sebenarnya jenis perniagaan dia. Sebab tu kita kata apa, kalau boleh biarlah usahawan lengkapkan maklumat tu untuk PUJB dan juga agensi kerajaan yang lain ataupun orang luar kan. Kadang-kadang dia nak tanya kat mana saya nak cari tukang kayu kan. Tapi ada ramai je dah daftar dengan sistem padu ni, dia pun cek-cek. Contoh daerah saya nak cari batu pahat kan, aktif perniagaan, macam-macam ada. Jadi kat sini usahawan kalau boleh lengkapkan maklumat sebab kita akan jadikan directory usahawan ni sebagai satu, orang kata, buku kuning. Kalau kata dulu-dulu kita nak cari nombor telefon, kat mana nombor telefon pejabat kita tak pernah tahu kan. Buku kuning. Ni ibaratnya buku kuning tu lah kan. Daerah Batu Pahat. Ni ada ni. Jadi kita boleh tengok. Okey, apa nama company semua ada. Mana yang ada tulis nombor Facebook ada. Ni daerah Batu Pahat ada 5 orang. Inilah contoh-contohnya. Benda ni memang agak umum. Cuma yang umum hanyalah nama syarikat, jenis perniagaan dia iaitu sektor, alamat, nombor telefon untuk dihubungi dan juga yang lain-lain lah. Itu saja. Okey, ada lagi ke soalan Cik Som? So maksudnya kalau maklumat tak lengkap, pihak usahawan tak bolehlah nak buat permohonan bantuan ataupun apa yang kita offer dekat dalam sistem tersebut, betul? Betul. Sebab orang kata apa, maklumat ni paling penting lah. Kalau boleh saya kongsikan kepada semua usahawan dah dan juga siapa yang tengok live ni. Yang dah macam saya maklum tadi, dah daftar dah ada hampir 23,000. Tapi apabila disaring usahawan, setengah lebih usahawan yang tak lekakkan maklumat. Lepas dia daftar, dia terus kembali kepada login tu, dia ingat dia dah daftar. Sebenarnya itu hanya barulah daftar akaun. Dia kena login balik, kemudian isikan maklumat-maklumat yang diperlukan tu. Jadi daripada 11,000 saya maklumkan tadi, hanya 8,000 lebih saja yang lengkap, iaitu dari segi sektor perniagaan, apa yang diniagakan, maklumat dia. Jadi saya nak tekan kat sini, usahawan kalau boleh sentiasa kemas kini. 3 bulan sekali cek balik kan, kalau boleh sebulan sekali. Tapi janganlah kata apa, jarang-jarang sangat, takut nanti email pun bertukar. Ramai usahawan yang WhatsApp pada kami, masalahnya adalah saya tak boleh login kan. Saya yakin ni email saya, tapi bila kita minta email, nombor IC dan juga nama, bila kita cek rupanya email dah lain. Lepas tu kita maklum, tu email saya yang tahun lepas punya. Tahun ni saya pakai email lain kan. Boleh tukar-tukar email, tapi kita tak
dikemas kini, jangan lupa login balik kemas kini. Kalau tukar email, orang kata apa, email tu pun kemas kini. Kalau dah pindah alamat SSM, maklum rujuk. Kalau dah pindah alamat rumah pun dah pindah, orang kata apa, kemas kini juga. Ya. Ada apa-apa soalan lagi ke usahawan-usahawan sekalian? Okey, kalau boleh saya kongsikan, kita di PUJB, selain macam saya maklum tadilah, selain kita ada program-program keusahawanan, kita ada juga khidmat sewaan permis perniagaan. Kita boleh tekan pada maklumat lanjut. Belum ada lagi. Oh, dah tengah apa ni? Belum okey lagi. Jadi usahawan boleh ni lah, boleh telefon untuk kita bagikan katalog. Kita ada katalog yang sedia ada lah untuk usahawan-usahawan boleh rujuk. Kalau ada berminat lah untuk perniagaan-perniagaan di daerah-daerah yang saya lampirkan itu tadi. Okey, usahawan ada apa-apa pertanyaan lagi ke berkenaan dengan pusat data usahawan ni? Macam saya tengok ada yang bertanya niaga di rumah, macam mana pula boleh mohon ke? Okey. Kalau kata berniaga kat rumah ni, memang digalakkan lah. Sebab kadang-kadang usahawan, orang kata apa, secara jujurnya, berniaga di rumah itu ada satu permulaan secara kecil kan. Dan orang kata apa, dia sebagai satu ikhtiar kan. Kadang-kadang ada orang bukannya mampu sangat untuk pun mesti nak ada tempat kat mana kita nak masak apa semua kan. Jadi saya cadangkan pada usahawan semua yang mana berniaga di rumah ni untuk adakah ruang khas. Tak payah besar pun, kecil pun. Kerana apa? Apabila kita tengok ramai usahawan yang berniaga di rumah, dia tak daftar SSM, tapi dia berniaga dah lama. Itulah satu, orang kata apa, kerugian besar sebenarnya. Dan usahawan pun kena alert apabila dah daftar dengan SSM, kena hidupkan setiap tahun. Dia macam lesen mandu lah. Kena hidupkan setiap tahun, boleh setahun, boleh 3 tahun, boleh 5 tahun terus pun boleh. Kalau orang kata apa, kalau kata takut lupa kan. Jadi usahawan di rumah ni pun memang bolehlah berdaftar di pusat data usahawan, digalakkan. Sebab PUJB ni memang fokusnya adalah untuk mengenal pasti usahawan-usahawan yang orang kata apa, sederhana. Kita besar pun kita ambil. Dijadikan sebagai ikon lah usahawan-usahawan sederhana dan kecil ni untuk lebih berkembang lagi. Okey, Cik Sanusi ada pertanyaan lagi. Okey. Kalau nak mohon geran untuk sebuah harga tu, kena minta dari kedai yang jual ke atau kita letak harga yang kita sebi? Sebab usahawan ni masih ragu-ragu dan takut salah nak isi borang. Okey, ramai juga yang bertanya kan berkenaan dengan sebut harga ni. Saya boleh ke dapatkan sebut harga ni luar daripada Johor, ataupun saya boleh ke dapatkan sebut harga ni secara online? Sebenarnya sebuah harga ni kita boleh dapatkan di mana-mana kan. Secara online boleh, datang kedai boleh, tapi yang tak boleh adalah Shopee. Sebab harga, orang kata apa, anggaran harga di Shopee ni memang sangat berbezalah dengan apa yang sedia ada di kedai sebenarnya. Dan ada juga yang mengadu, saya pergi kedai ni, kedai dia kenakan cas. Itu tertaluk kepada cuma usahawan boleh cari ikhtiar Google dulu. Biasanya kalau kita search je, ramai je pembekal-pembekal yang boleh sediakan quotation ni secara dalam talian sebenarnya. Tapi pastikan ia kedai itu wujud dan juga ada chop ataupun letterhead daripada company itu sendirilah.
Dan kalau boleh apa ni, maaf nak tanya, kalau nak mohon geran untuk sebuah harga kena memang betul kena minta daripada kedai yang jual, yang membekalkan barangan itulah. Jangan cari kedai-kedai yang lain untuk orang kata apa harga tu, sebab ada kedai A, contoh Great Zone sebagai contoh, Great Zone dia pun boleh membekalkan peralatan, tapi tak semua ada. Tapi kita boleh ke kedai B, kedai C, kedai E. Yang penting kena dapatkan pada kedai. Itu saja. Senang cerita boleh lah kalau macam kita nak cari quotation tu yang berlainan harga, maksudnya pilihan yang banyak, betul ke? Betul. Yang penting dalam anggaran 10 sendiri 1,000 boleh tak? Itu kata apa, tak ada dalam kita punya tambahan syarat lah. Dia kena dalam anggaran 10,000. 10 barang. Tak boleh lebih 10,000 lah kan? Betul. Okey. Okey, kalau usahawan ada nak bertanya. Ada lagi satu Cik Samisi yang ni. Kalau saya SSM daftar alamat rumah dan sekarang beroperasi kat kedai, perlu ke daftar SSM baru ataupun macam mana? Okey, untuk SSM ni pula, macam saya maklum tadi, Puan boleh layari SSM e-Biz. SSM ni e-Biz ni, dia kegunaannya orang kata apa, tak perlulah kita pergi SSM beratur ke apa semua kan. Kita just inilah new user registration ni, and then kita daftar, dengan kat sini kita boleh renew. Kita boleh kemas kini, minta maaf. Kita macam Puan dulu alamat rumah kan, sekarang dah ada kedai. Ni untuk kemas kini maklumat di SSM. Itu saja. So maksudnya kemas kini macam biasa je lah. Betul lah, kemas kini macam biasa je. Tapi dengan SSM ada bayaran yang dikenakan lah, sebab SSM ni dia orang kata apa, entiti memang khas untuk usahawan berdaftaran. Berapa ramai, macam saya sebut tadi, itu surat beranak usahawan tu. Berapa lama dia berniaga. Kalau Sdn Bhd lain dia punya orang kata apa, dokumen dia. Kalau enterprise lain dia punya dokumen dia. Cik Sanusi ada yang tanya, saya dah Okey. buat sebut harga Shopee dalam proses, so boleh ke saya kemas kini? Saya dah buat sebut harga Shopee Harga Shopee. dalam proses. Maksudnya macam mana ni? Sebab tadi saya maklum, dia sebut harga memang daripada Shopee memang tak boleh. Dia kena daripada kedai bekal sendiri. Letterhead, kalau boleh letterhead dan kita tidak akan terima, sebab harga daripada Shopee ni dia sangat berbeza. Orang kata apa, walaupun ada kos penghantaran, tapi kos penghantaran dia dan kos penghantaran orang kata apa di kedai adalah lain lah. Okey. Saya tanya ni Cik Sanusi, kalau IC merah, boleh ke mohon bantuan? Kalau IC merah, boleh ke mohon bantuan, itu tertakluk pada jawatankuasa teknikal. Sebab di PUJB ni, siapa nak mohon pun boleh. Usahawan yang mana yang beralamat di negeri Johor, memang boleh mohon apa yang ditawarkan oleh setiap agensi dan juga PUJB. Tetapi, ia berdasarkan syarat dan kriteria ditetapkan. Sebagai contoh, kalau kata saya ni bahagian peruncitan, boleh tak saya mohon geran usahawan bahasa Johor? Tak boleh. Sebab apa, memang tak ada dalam kriteria permohonan. Tapi kalau kata dia memang berniaga apa semua kan, jadi benda ni boleh je cuba mohon nanti, tapi akan jawatankuasa teknikal akan tentukan lah. Sebab daripada PUJB, kita akan, kalau kita dapat tengok pada kaedah-kaedah untuk kita saring tu adalah apabila kita terima permohonan, tarikh tutup permohonan, kita dah boleh start saringan, kemudian ada mesyuarat jawatankuasa teknikal dan ada mesyuarat jawatan kelulusan, baru nanti usahawan itu akan dimaklumkanlah sama ada dia lulus ataupun tidak permohonan dia tu. So usahawan ni cakap kena tukar balik lah, maksudnya dia punya quotation tu, betul ke? Betul, quotation dia kena tukar, tapi saya nak tekankan, kalau permohonan dah dihantar
dah tak boleh ditarik balik. Permohonan dah tak boleh ditarik balik ataupun dikemas kini. Sebab itu kita buka permohonan ni 15 hari bulan 1 sehingga 6 Februari untuk usahawan betul-betul dan juga menyediakan dokumen-dokumen diperlukan dulu. Barulah boleh mulakan permohonan. Sebab ramai usahawan yang orang kata apa, yelah minta maaf cakap kadang-kadang excited nak buat permohonan tapi terlepas pandang. Jadi pada bahagian teknikal ataupun benda yang dah dihantar tu, kita memang tak boleh nak tarik balik ataupun tak boleh nak dikemas kini. Okey, macam upload gambar kedai ataupun produk tu, PDF ataupun image, mana satu boleh? Okey, kalau kata untuk yang geran usahawan tu, untuk nak upload gambar premis upload gambar premis atau ruang niaga tu, boleh dalam PNG ataupun PDF. Sebab kalau kata PDF tu, banyaklah sikit gambar boleh orang kata apa, dihantar kan, sebab dalam satu kertas apa semua kan. Dan kalau PNG pun boleh, tapi dengan syarat saiz kena bawah dalam 5 MB lah, dalam anggaran 5 GB. 5 MB. Kalau kita tengok ada lagi ke Cik? Ramai usahawan bertanya Betul, ada yang tanya kalau status pemilik tunggal boleh ke mohon geran, macam under franchise boleh ke mohon. Macam mana tu Cik Sanusi? Boleh terangkan? Dia mengikut kepada orang kata dari segi kriteria usahawan tu. Sebab kalau kita tengok pada manual permohonan geran ni, dia dikhususkan untuk usahawan yang bertaraf mikro saja. Usahawan bertaraf mikro ni yang bermaksud nilai jualan tahunan dia, nilai jualan tahunan kurang tau, bukan kena pada had dia kurang daripada 300,000 atau bilangan pekerja sepenuh masa kurang daripada 5 orang. Itu maksudnya lah, dia usahawan bertaraf mikro. Untuk yang franchise ni, sebab orang kata untuk franchise ni, dia more kepada usahawan bertaraf mikro. Yang kalau kita tengok klusternya adalah seperti pembuatan dan pemprosesan makanan minuman. Yang merangkumi pembuatan dan proses makanan minuman, perkhidmatan catering. Ramai restoran WhatsApp kami, saya boleh mohon ke sebab saya pun pembuatan dan proses makanan minuman. Okey, untuk restoran ni, kebanyakan restoran ni adalah pengendali makanan. Pengendali makanan ni dia berbeza, melainkan dia ada buat perkhidmatan catering. Kalau kata dia ada buat perkhidmatan catering, memang boleh cuba mohon lah. Masuk penjaja kecil atau peniaga kecil, ataupun peniaga kopi jalanan, barista. Kita tengok banyak sekarang ni kan, kata usahawan-usahawan baru yang sikit-sikit kopi kan. Saya pun memang peminat kopi, jadi bolehlah cuba mohon. Okay, kemudian pada kluster pendidikan, rangkumi bidang perkhidmatan berkaitan seperti pusat asuhan dan tadika, percetakan, rambut. Okey, ada lagi ke soalan Cik Kasum? Ya. Daripada Puan Liana, seandainya untuk permohonan tak lulus, andai kata ada buka lagi permohonan, boleh apply? Okey, untuk makluman PUJB kita kalau tengok dalam manual am ni, dia hanya untuk usahawan yang belum pernah menerima mana-mana bantuan kerajaan negeri dari 2 tahun. Katalah tahun ni tak lulus, tahun depan boleh cuba lagi. Kan? Dia cerita, tapi kalau tahun ni dah dapat, tahun depan jangan mohon lagi. Kan? Ibarat macam itulah. Kan? Dia orang kata apa, dia geran yang ditawarkan oleh PUJB dan juga agensi lain ni tak semestinya mesin, peralatan. Kita kadang-kadang ada khusus. Kan, orang kata apa, dari segi macam PUJB, kelaikan dia, kita ada promosikan produk usahawan dan juga lain-lain perkara lah. Okey Cik Sanusi, contohlah tahun 2021 tu, saya Okey, kalau kata tahun 2021 pernah dapat geran, 2023 boleh mohon lagi ke?
macam saya maklumlah belum pernah menerima mana bantuan kerajaan negeri Johor dah lebih 2 tahun. Kalau 21 dah dapat, 22 tak boleh mohon, 223 pun tak boleh mohon. Mohonlah 2024. Mohon tak dapat. Selama 2 tahun lah kan, maksudnya kita tak Dua- boleh mohon. Betul, 2 tahun. Orang kata apa, nak bahasa senang edah lah kan. Edah 2 So jadi pengiraannya tu 2021 kita dapat, 22 tak boleh, 23 tak boleh, 2 tahun. So Ya. 2024 baru boleh. mohon. Tapi dalam masa yang sama, kalau PJB tawarkan khusus, tawarkan apa-apa pelbagai khusus tu boleh je mohon. Dia tak orang kata apa, bukannya dah mohon geran PKS, geran mesin peralatan daripada PJB ni tak boleh mohon yang lain-lain. Tak ada. Boleh je mohon. Cuma pada geran yang dimaklumkan ni untuk mesin peralatan ni untuk 2 tahun sekali. Untuk 2-3 quotation. Apa? Oh ni. Quotation hanya satu je ke? Quotation memang satu je. Quotation boleh dapatkan satu. Sebab itu saya bagi contoh, ada usahawan dia bertanya, saya ni barang saya kedai A ada, kedai B tak ada. Kedai A ada, tapi yang barang saya nak kedai A ni tak ada, kedai B ada. Dia boleh dapatkan 3 quotation kan, dah siap cop apa semua. Jadikan satu PDF lah, jadikan satu PDF dan saiz tu jangan lebih pada 5 MB, kemudian boleh hantar. Itu saja. Maknanya boleh. Maksudnya boleh lah hantar dalam satu boleh. quotation tu ada 2 macam tu. Kalau seeloknya disatukan lah, jangan banyakkan. Boleh tapi tak digalakkan. Okey. Okey, Cik Sanusi, berkaitan akaun syarikat, guna akaun personal boleh ke? Okey, itulah macam saya maklum, kalau usahawan yang masih belum tengok balik pada Facebook kami, ada posting dan di link pertama tu dia ada tulis manual syarat apa semua berkaitan dengan akaun syarikat ni. Kita boleh rujuk balik pada manual ni, mengemukakan salinan penyertai akaun syarikat untuk 1 bulan terkini atau 1 bulan penyertai akaun simpanan peribadi. Kalau kata dia tak ada akaun syarikat, dia atau bukan dan, atau. Maknanya kalau tak ada akaun syarikat, boleh lampikan akaun peribadi. Jadi orang kata apa, tapi sebab itulah sebenarnya usahawan ni dia banyak kepada orang kata apa, terlepas pandang. Orang kata macam saya ni sebenarnya akaun peribadi je saya berniaga ni kan, tak kisah pun. Cuma bila ada bayaran apa semua, boleh dimensionkan lah di bayaran tu untuk apa kat situ, kita boleh tahu kegunaan mana satu kegunaan peribadi, mana satu untuk kegunaan. Buatlah akaun syarikat, memudahkan kalau kata nak mohon bantuan daripada mana-mana agensi, dan juga senang cerita nak mohon loan ke apa kan. Jadi orang kata apa, keluar masuk duit tu aktif atau tidak semua boleh ditengok pada akaun syarikat tu lah. Okey. Okey, Cik Sanusi, ada usahawan yang kurang faham. Kalau geran percetakan tu maksudnya banner ke, signboard ataupun flyers? Betul, kedai cetak kata apa yang berkaitan dengan mesin percetakan. Senang cerita kedai printing, buat baju, buat souvenir, kad kenduri kahwin kan, ataupun buat flyer, signboard, banner, dia berkaitan dengan printing. Dia orang kata apa, dia berkaitan dengan printing. Dia kebanyakannya usahawan-usahawan yang mohon ni biasanya dia akan mohon mesin printing banner lah kan, mesin printing banner apa semua, tapi semua lebih daripada 10K tu kita akan ada agensi lain yang akan bantu. Tapi kebanyakannya adalah pinjaman, bukannya geran. Geran kalau ada pun itu rezeki lah. Okey. Okey. Ada pertanyaan lain, iaitu ada link khas permohonan. Maksudnya ada link khas permohonan kan yang dah diisi tu, kenapa tak ada ruang untuk download CTH system bank atau quotation? Okey. Pencerahan.
Okey, saya akan buka balik. Saya akan buka balik kepada pusat data usahawan tadi, padu. Okey, macam saya maklumkan, usahawan boleh tekan pada permohonan tau. Grant kat sini boleh tekan. Usahawan tu boleh daftar kat sini. Maksudnya ada link khaskan bang. Betul, memang ada ni lah linknya. Boleh login padu.pujb.my, pergi kepada permohonan dan tekan pada grant usahawan bangsa Johor. Inilah borangnya. Kalau usahawan bertanya-tanya, inilah borangnya. Dan kalau boleh usahawan kalau boleh daftar, kita tengok setiap bahagian adalah wajib diisi. Dan lampiran kalau kata ada gambar ke memang kena tekan muat naik. Macam ada gambar ni, ada dokumen sebut harga ni. Okey, dah upload, ada butang muat naik, kena muat naik. Kalau kata ada yang kurang memahami, dekat permohonan ni pun kita ada link untuk kita tahu orang kata apa, ni. Okey. Nampak ni permohonan dibuka dari 15 Januari hingga 6 Februari. Okey, ada apa-apa lagi ke soalan? Ada daripada Zulhairi. Dia tanya satu quotation boleh banyak, maksudnya boleh letak banyak max sampai 10k ke? Sebab Boleh. maksud dia ada kedai yang ada dan ada kedai yang tak ada. So macam mana tu? Okey, satu quotation boleh letak maksimum, memang betul, memang dia sehingga 10k. Kalau kata barang tu memang ngam-ngam 10k pun okey lah, jangan lebih. Sebab untuk makluman usahawan dia proses kita ni kalau boleh kita tengok ni langkah-langkah permohonan, ni kaedah pelaksanaan. Apabila kita dah selepas tarikh tutup permohonan 6 hari bulan, kita akan melalui pada temuduga inilah panel-panel yang terdiri bukan daripada PJB tapi daripada agensi lain yang akan menilai dan akan bertanya kepada usahawan dari segi keperluan dan apa perancangan usahawan tu untuk berkaitan kalau dapat barang tu. Daripada situ nanti akan ditentukan apa sebenarnya barang yang usahawan perlukan, dan kemudian akan dibawa ke mesyuarat jawatankuasa teknikal dan terusnya kelulusan. Itu. Okey. Ada yang bertanya berapa lama kita berniaga baru boleh mohon, dan juga ada yang tanya apa yang dimaksudkan dengan kluster bantuan yang dipohon tu. Okey, berapa lama berniaga? Okey, untuk makluman kalau tengok pada syarat permohonan ni adalah telah menjalankan perniagaan selama 6 bulan dan ke atas mengikut tarikh pendaftaran SSM. Sebab itu saya jelaskan tadi memanglah penting kan, sebab nak tahu kita ni warga negara ataupun tidak, ataupun dokumen yang sah untuk yang katakan kita ni masautin ke apa kan. Kalau dalam perniagaan SSM, itulah yang paling penting sebenarnya. Dan SSM ni pun kena renew tiap-tiap tahun. Kadang-kadang ada usahawan dia terlupa kan. Dah sedap-sedap berniaga kan, dah syok berniaga, lupa pula SSM dah mati. Saya nak mohon daripada PJB lah, aduh tarikh tutup dah dekat ni. Jadi Betul. memang tak dapat nak buat apa-apa sebab memang kena ikut tarikh pada SSM tu. Kalau kata dia tetapkan lebih 6 bulan, kita tengok pada SSM tu, maka dia layak lah untuk the next stage. Dan kita akan tengok pada dokumen-dokumen lain jugalah. Okey. Cik Sanusi, ada yang bertanya kalau Shopee, Lazada, apa semua tu boleh isi ke? Ni kalau kita tengok pada skop permohonan bantuan pada perkara 4
tidak boleh diambil daripada platform atas talian seperti Tidak boleh. Lazada, Shopee atau laman e-dagang yang lain. Tapi kalau kata dalam talian tu memang kedai pembekal tu memang dia kata saya boleh bagi quotation, biasa kan ada yang boleh bagi auto punya quotation apa semua tu kan. Itu boleh tapi asalkan ada letterhead dan chop daripada syarikat tu lah, daripada pembekal tu. Okey, kalau ada yang bertanya apa ni, apa yang dimasukkan dengan kluster bantuan yang dipohon? Okey, kluster bantuan ni macam saya lampirkan ni di orang kata apa, di hadapan tuan-tuan puan-puan ni, yang macam saya maklum tadi dah ada 6 kluster, iaitu prosesan makanan dan minuman, pengurusan acara, pendidikan, automotif, gunting rambut dan juga percetakan. Terima kasih. Kalau boleh terangkan sikit mungkin pengurusan acara tu, maksudnya selain pervisit jalanan atau band yang mendaftar, ada ke? Kalau perkhidmatan apa tadi soalannya? Pengurusan acara tu. Maksudnya selain pemuzik jalanan dan band yang berdaftar, ada lagi ke contoh lain maksudnya pengurusan acara tu? Ada macam contoh DJ kan, DJ biasa kan Okay. kahwin tu ada DJ tu pun pengurusan acara. Orang kata apa, biasanya senang cerita event management lah. Orang yang berkaitan dengan event management tu pun boleh cuba mohon. Boleh cuba mohon. Okay. Okey. Usahawan kalau ada apa-apa lagi, kalau ada apa-apa sebarang pertanyaan ke apa ke, boleh terus WhatsApp boleh terus WhatsApp ke 011, save nombor ni 011 2075 5135. 5135. Itu untuk nak tanya apa-apa soalan, tanya je lah apa-apa. Tapi kami akan cepat lambat kami akan jawab lah. Kalau kata kena blue tick ke apa ke, mohon ingatkan kami balik lah. Minta maaf lah tapi blue tick tu memang sakit lah sebenarnya kan. Tapi kalau boleh usahawan terus kalau ada persoalan. Tapi kalau usahawan ada nak rujuk apa-apa berkenaan dengan Geran Usahawan Bahasa Johor ataupun khusus ke apa ke, boleh orang kata apa, tengok pada Facebook kami, Badan Usahawan Johor. Dah tengok pada Facebook, jangan lupa like. Pergi pada PUJB TV, dah tengok semua video tu, jangan lupa subscribe. Tengok pada PUJB Official, kami punya Instagram. Dah tengok, dah buka IG tu, jangan lupa follow. Telegram, jangan lupa join kami di Telegram. Dan juga TikTok. TikTok ni pun kami pun aktif juga. Kalau rumah berkaitan dengan keusahawanan, dan terakhir adalah Twitter. Okey, kita akan jawab beberapa soalan lagi lah, Cik Som. Boleh. Terakhir lah, yang terakhir sebelum kita tamatkan kita punya live petang ni. Jika penjaja menjual produk sendiri dan barang lain ni, layak mohon? Macam saya maklum tadi lah, jika penjaja tu dia ada produk sendiri dan juga produk yang lain, kalau nak daftar pada padu, kalau nak daftar pada padu, saya tunjuk balik. Kalau nak daftar pada padu tadi, kalau kita tengok pada padu, dia pada maklumat usahawan ni, pada maklumat perniagaan dan produk ni, kita boleh tengok kita boleh tengok jenis perniagaan apa semua, produk. Ni kita boleh tambah. Kalau ada 2 produk tambah lagi. Kata apa, kalau ada 10 produk pun boleh dah daftarkan. Tapi digalakkan ini produk sendiri. Kalau kata produk orang lain, itu usahawan yang ada produk sendiri ataupun perniagaan sendiri. Perkhidmatan tu sendirilah. Ada lagi satu, Cik Sanusi, automotive spray, boleh apply tak? Automotive spray, boleh apply. Itu dalam kluster automotif. Dalam kluster automotif, seperti bengkel motosikal dan bengkel kereta. Boleh cuba mohon sebab dalam bidang automotif.
Tapi yang penting 6 bulan ke atas perniagaannya. Betul Betul tak? lah, perniagaan kena 6 bulan ke atas. Ada lagi lah Cik Sanusi yang tanya, jika usahawan hanya ejen atau dropship, boleh mohon geran juga ke? Itu yang macam saya maklum tadi, apabila dia ejen ataupun hanya dropship, dia mau kepada perkhidmatan. Ejen atau dropship ni dia sebenarnya mau kepada perkhidmatan. Perkhidmatan perniagaan yang orang kata apa, ambil barang orang, dia niagakan. Sebab itu bukan pembuatan. Kalau pembuatan, owner dia tu atau pembuatan. OEM pun, barangan OEM pun, itu dia kira kan, ambil daripada kilang, minyak wangi sekian, dia labelkan jenama dia. Tu kira produk OEM lah, boleh mohon. Cuma orang kata apa, boleh daftar dengan padu lah maksud saya. Kan, sebab itu dikira usahawan. Sebab OEM daripada orang. Tapi kalau kata dia ambil produk orang, dia niagakan, itu perkhidmatan. Itu bukan orang kata apa, usahawan yang buat produk lah. Tu more kepada ejen ataupun dropship. Okey, soalan terakhir Cik Sanusi. Kalau kita mohon untuk mesin tanah untuk memproses tanah organik boleh? Untuk yang itu pada bidang pertanian. Untuk makluman kita minta maaf lah sebab Geran Usahawan Musa Johor ni kluster pertanian tiada dalam kata apa, dalam listing untuk yang boleh dimohon. Ada lagi soalan jahitan kluster? Okey, untuk kalau jahitan, kalau macam saya tunjuk dekat tuan puan ni, jahitan tahun ni tak ada. Sebab kita tukar kepada pengurusan bagikan lah pada kluster-kluster untuk dimohon. Itu saja. Cik Kasum. Okay, saya rasa tak ada apa-apa lagi. Saya boleh. Okey, saya ucapkan terima kasih lah kepada semua usahawan, dan kalau ada apa-apa pertanyaan macam saya maklum tadi lah, terus WhatsApp kami. WhatsApp kami, dalam lambat laun kami akan jawab juga. Admin kami akan jawab juga dalam masa tempoh 24 jam. InsyaAllah. Itu sajalah daripada kami di PUJB. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Okay.